Okey. Baiklah. Bab 9. Laju dan pecutan. Okey, kalau kita tengok sini, ini adalah bila kita sebut tentang laju dan pecutan, dia adalah berkenaan dengan pergerakan. Kalau ada benda yang bergerak je, pasal akan ada laju dan pecutan. Kalau dalam gambar 168 dan 169 ni, kita tengok itu siapa tu? Azizul Hasni Awang. Dia adalah pelumba basikal trek profesional negara. Okey. Dia telah melakukan pecutan, pusingan akhir dan telah menjuarai kejohanan berbasikal trek dunia di Hong Kong. Acara lelaki pada 13 April 2017. Okey, ini berkaitan dengan laju. Okey, Mama terus je. Pergi ke muka surat 170. Okey, apa itu laju? Laju sebagai satu kadar. Okey. Kalau antum pernah tengok dekat bas ke, dekat lori ke, dia ada tulis 80 dan juga 90. Jelas tak tu? Dia tulis macam ni. 80 km per jam. Pernah nampak benda tu? Itu biasa ada dekat belakang lori kan, dekat bas kan. Ini maksudnya apa kat sini? Maksudnya adalah semua nampak Mama share present. Nampak memang. Nampak, okey. Jelas. Jelas, okey. 80 km. Baik. Terima kasih. 80 km per jam ni bermaksud suatu bas ataupun lori tu perlulah dia boleh tekan dia punya minyak tu kan, biasa ada 2 tempat kan kilometer tu kan, dia perlu tekan sampai 80 km. Maksudnya dia akan boleh dalam masa sejam dia boleh berjalan sebanyak 80 km sahaja. Itu adalah laju. Laju ni adalah berkenaan dengan jarak dan juga masa. Kalau kat sini jarak dia adalah kilometer, masa dia adalah jam. Alright. Baiklah. Jarak bagi masa. Kena ingat tu, jarak bagi masa. So nak kira laju, ini yang kita panggil laju sama dengan jarak bagi masa. Jarak boleh diwakili dalam kilometer lagi apa? Kilometer lagi apa? Biasanya kilometer lagi meter. Betul? Ataupun jarang-jarang lah cm. Jarang-jarang lah milimeter kan. Biasa kita akan gunakan 2 ni saja. Kilometer dan meter. Okay. Masa kita gunakan jam lagi apa? Minit. Boleh jadi dalam minit lagi, boleh jadi dalam saat. Okay, boleh ya. Baik, kita perlulah bahagikan jarak yang dilalui bahagi masa yang kita gunakan untuk lalu jarak tu, dan kita akan dapat laju. Okey, itu maksudnya. Okey, tengok contoh 1. Kalau tak jelas, tak faham, nanti boleh tanya maklimah, boleh buka mic. Okey. Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. So, apa yang perlu kita buat? Nak tahu laju dia, kita kena tahu jarak dia berapa. Kemudian kita bahagikan dengan masa yang digunakan. Sekarang ni kalau kita tengok dalam contoh 1, dia gunakan M ni meter, min ni maksudnya minit. 100 meter bahagi 5 minit, dia akan dapat 20 meter per minit. Okey. Jawapan yang dekat sini, dekat sini perlu kita gunakan berdasarkan apa yang antum pakai yang kat atas ni. Nampak? Meter M jadi M, per min adalah minit. Kita akan gunakan nilai ataupun
unit yang kita gunakan untuk kita bagi. Kalau antum pakai kilometer, pakai kilometer. Sekarang ni dalam soalan ni dipakai meter dan unit. Okey. Dan ni, untuk menyebut M per minit, dia disebut sebagai meter per minit. Sebab per ada kata per kat situ. Sebutan dia adalah meter per minit. Dan nak ingat benda ni, nak ingat. Nampak segitiga ni? Ini bukan segitiga bermuda. Ini segitiga untuk antum ingat macam mana antum nak kira jarak laju masa. Nampak ni J dekat atas. Bermaksud kalau nak cari J ni adalah jarak. Okey, J ni jarak. Nak cari jarak L dengan M ni dekat sebelah. Bermaksud laju darab masa. Misalnya soalan. Dia ada laju dan dia ada masa. Kejap, kita sekejap. Okey, dia ada laju, dia ada masa, tapi dia tak ada jarak. So nak cari jarak, kalau antum tengok jarak ni dekat atas, nak cari jarak, dia tak ada jarak. So apa yang perlu kita gunakan? Laju dengan M. Masuk kat sebelah adalah darab, laju darab masa. Okey, misalnya nak cari laju. J ada kat atas, M ada kat bawah, maksudnya nak cari laju, jarak bahagi masa. Okey. Yang seterusnya, kalau nak cari masa, tengok J dekat atas, L dekat bawah, maksudnya jarak bagi laju. Ini tengok soalan. So antum kena ingat benda ni. Antum kena lukiskan benda ni. J kat atas, L dan M dekat bawah. Okey, boleh? Baiklah, contoh 2. Setakat ni jelas ke? Okey ke semua? Boleh? Mama teruskan. Okey, contoh 2. Sebab Mama nak suruh tu buat latihan ni. Okey, seterusnya. Contoh 2, Khairul Hafiz dan Badrul Hisham ialah pelari pecut. Dari pecut muda negara, semasa latihan acara 100 meter, Khairul Hafiz menamatkan larian dalam masa 10.18 saat. Antum perhatikan kat sini. Dia gunakan meter dan saat. So dia akan jadi meter per saat. Okey. Manakala Badrul Hisham menamatkan larian dalam masa 10.25 saat. Hitung laju. Kalau laju, nampak laju kat sini, jarak bahagi masa. Okey, kita gunakan meter dan saat. Okey, antum tekan kalkulator, antum akan dapat meter 9.82 dan juga 9.76 meter per saat. Lagi sekali Mama ulang. M dengan S ni mana dapat? Kita gunakan unit yang kita pakai dekat atas tu. Okey, M per S ataupun meter per saat. Okey, baik. Seterusnya. Okey ke tak ni? Okey. Ini diam je kan? Tapi Mama teruskan je lah. Kalau antum nak tanya, antum buka mic dan tanya, okey? Okey, laju seragam dan tidak seragam. Okey, kita nak tengok laju seragam. Maksudnya laju seragam tu maksudnya apa? Laju dia sama dengan laju yang tak sama. Okey? Perhatikan Raja pergerakan guli di bawah. Okey, sebiji guli A dan sebiji guli B digolekkan di atas meja. Pergerakan guli tersebut digambarkan seperti berikut. Nampak yang guli A. Setiap 2 cm 1 saat, 4, 6, 8, 1 saat. Okey, setiap pergerakan dia Gerakan dia 2 cm, gerak 1 saat. Macam tengok guli B pula. 2 cm 1 saat. 2 sampai 3, 1 saat. Belum sampai 4 lagi dah 1 saat. Lepas tu 3 sampai 5, 1 saat. Ini maksudnya guli B ni tidak seragam. Okey. Dan bagaimana dia nak plotkan benda ni? Okey. Graf jarak masa. Okey, tengok paksi Y kita gunakan jarak. Paksi X ni Y. Ni paksi Y.
paksi X kita pakai masa. Setiap 1 saat 2 siapa masuk tu? Ini. Okay. Setiap 1 saat 2 cm dia pergi. Ni kenapa 2 pula tu? Sebab 1. Okay. Macam mana jadi 2 kat situ? Sebab apa? 1 campur 1. Okey, 1 campur 1 jadi 2. 4 cm jarak dia pergi. Okey. Nak pergi ke 6 dan seterusnya. Tambah 1 tambah 1. Dan tengok jarak A. Bagaimana nak tahu seragam? Tengok garis dia. Garis dia cantik macam ni. Maksudnya dia adalah seragam. Tengok B pula. Dia tak seragam. Okey. Sebab jarak dia beza, guna masa yang berbeza. Okey, ini adalah A laju seragam, B laju tidak seragam. Okey, contoh 3. Macam laju. Memang tak laju kan? Okey, kan. Okey, contoh boleh habis satu bab hari ni. Farid memandu sebuah trailer sejauh. Okey, tak ada apa-apa yang soalan? Setakat ni okey? Ada apa-apa bagi tahu Farid memandu sebuah trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam. Antum perhatikan kat sini, dia pakai kilometer, km, dan dia pakai 2 jam, dia pakai J. Okey. Yang pertama, dan 190 km dan dalam 4 jam yang berikutnya. Adakah Farid memandu trailernya dengan laju seragam? Jelaskan jawapan anda. Okey, baiklah. Macam mana kita nak kenal pasti? Kita tengok laju 2 jam pertama. Tengok 2 jam pertama kita akan ambil yang mana? 170 dan juga 2 jam. Kita akan dapat 85 kilometer. Okey, itu untuk 2 jam pertama. Kemudian tengok 4 jam berikut dia. Okey, 4 jam berikut dia. Okey, 4 jam berikut dia, 190 bahagi dengan 4 jam tadi, kita akan dapat 47.5 km per jam. So, laju dia seragam ke tak seragam? Dia jadi tidak seragam. Okey, sebab tak sama. Patutnya kalau nak seragam macam mana? Dia akan jadi sama. Okey, tadi 85 km per jam, atas ni pun sepatutnya 85 km per jam. Tapi dia tak jadi macam tu. Okey. Dan tips kat sini lagi, tadi kita nampak kan km per J, kilometer per jam, kita boleh terus tuliskan dalam 3 bentuk. Pertama, sebenarnya 4 bentuk. Pertama begini. Okey, pertama kilometer per jam. Okey. Yang pertama, yang kedua kita boleh tulis km per J seperti ini. Yang ketiga kita boleh tulis km bahagi J ataupun per J, ataupun yang ini jarang-jarang biasanya antum pun boleh kenal pasti benda yang sama je. Km J negatif 1. Sebab apa dia negatif 1? Sebab dia bawa J pergi ke atas. Bila J ni pergi ke atas, dia akan jadi negatif 1. Okey, itu je. Itu bentuk keempat. Boleh tulis dalam 4 bentuk. Alright. Seterusnya, contoh 4. Contoh 4, Encik Mahish dia pukul bola golf. Pergi dari tiang P, dia pergi dekat ke S, melalui tiang Q, R. Okey, dia nak P sampai S tapi dia lalu Q, R. Okey. Adakah pelajuan golf mempunyai laju yang seragam? Okey, kat sini macam mana nak tahu? Macam biasa. Antum tengok ni. Kat sini kalau P nak pergi sampai Q, 40 bahagi 2. Kalau Q sampai R, antum tengok. 70 bahagi 3.5. Dan R sampai S, 60 bahagi 3. Dan antum tengok jawapan dia. Tada! Jawapan dia adalah sama. P pergi Q 20 meter per saat. R pergi S 20 meter per saat. Salah pula. Q pergi R 20 meter per saat. R ke S 20 meter per saat. Jadi
kelajuan bola golf yang dipukul oleh Encik Mahish tu adalah seragam. Macam mana tahu seragam? Sebab kita bahagikan setiap pergerakan tu dia punya kelajuan dia adalah sama. Nampak sama ni 20. Bila bahagikan dengan jarak yang dilalui dan masa yang digunakan, dia jadi sama. Okey? Okay. Dah habis. 9.1.2. Okey. Boleh semua? Cik senyap. Betul ke ni? Okey ke ni? Okey semua? Boleh. Okey kan? Setakat macam senang kan? Boleh memang. Alright. Bagus. Kita teruskan Boleh teruskan? Baru macam ni. Macam mana? Unuk lagi lah online macam ni. Faham semua. Okey. Laju purata. Okey. Laju purata ni maksudnya apa? Okey. Kita tengok perkhidmatan kereta api elektrik ETS ni. Daripada Kuala Lumpur ke Batu Worth. Ini perkhidmatan LRT atau kereta api yang bergerak daripada negeri ke negeri lain perjalanan jauh. Bukan macam KTM ataupun LRT yang lain Okey. Jumlah purata yang digunakan untuk memberikan suatu gambaran laju kereta api tu. Maksudnya perjalanan dia jauh dan dia ada stop-stop, betul tak? Batu Worth, lepas tu pergi Slim River, pergi Perak dan seterusnya kan? Okey. Dan macam mana kita nak tahu sebenarnya jarak kereta api ni keseluruhan perjalanan dia pada hari itu dan masa yang dia ambil pada setiap kali kan dia berhenti tu. So nak tahu keseluruhan jarak, okey, kan dia stop kan, tapi kita nak tahu semua jarak yang dilalui, kita panggil dia sebagai laju purata. So jumlah jarak, maksudnya jarak yang dilalui daripada destinasi ke destinasi lain bahagi jumlah masa yang diambil. Itu maksudnya laju purata. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Beza dekat sini, kita tengok ada jumlah je kat situ kan. Itu maksudnya laju purata. Okey, mari kita tengok contoh. Contoh 5. Amir mula berbasikal dari rumahnya. Okey, dia nak pergi kat mana? Nak pergi bandar A. Okey, dia nak pergi bandar A pada pukul 9 pagi. Okey, matlamat dia nak pergi bandar A Dalam perjalanan, dia singgah dulu kat restoran pizza. Dia nak berehat makan. Lepas tu, dia sambung perjalanan dia semula nak pergi ke bandar A. Dia sampai kat bandar A pukul 12.15 tengah hari. Hitung laju purata kilometer per jam. Nampak? Dia nak pakai kilometer dengan jam. Okey, sekarang ni kita nak tahu. Kita tahu kan nak cari laju, jumlah jarak bahagi masa. Macam mana kita nak tahu jumlah jarak dia? Nampak kat sini. Daripada rumah Amir, pergilah ke pizza 10 km. Tambah daripada restoran pizza, pergi ke bandar A 25 km. Itu maksudnya jumlah jarak. Jumlah masa yang dia ambil. Tadi dia start pukul 9 pagi, betul tak? Habis pukul 12 suku. Macam mana nak cari masa dia? Macam mana nak cari masa dia? Siapa pula? Sorry. Okey, macam mana cari masa dia? 12 suku tolak 9. Ni mama kita kira cara manual Okey, ni 15. Dia jadi sini 15 minit. 12 tolak 9 jadi berapa? 3 jam. Ni senang sikit. 3 jam 15 minit. Tapi sabar sebentar. Antum nak tengok ni. Dia nak dalam jam, betul tak? Sekarang ni dia ada ni 15 minit ni. Ya Allah, ada pula 15 minit. 3 jam ni tak ada masalah, tapi dia nak dalam jam saja, dia tak nak dalam jam dan minit, kan? So 15 minit ni antum kena tukarkan jadi jam. Macam mana minit nak pergi jam bahagi dengan ni 15 bahagi dengan 60. Antum akan dapat 0.25 jam.
So antum tambahkan 3 jam campur 0.25 jam, antum akan jadi 3.25 jam. Baru antum boleh bahagikan. Nampak dia nak dalam bentuk KMJ. So pastikan nilai-nilai semua ni menjadi jam. Okey, dia jadi 3.25 jam. Boleh bahagi 35 bahagi 3.25 jam, dia akan dapat 10.77 km per jam. Boleh? Alright. Itu dia. Maimah, Ini saya. apa yang kotak biru tu kan? Kotak Yang kan 15 bahagi 60, lepas tu dapat 0.25 jam. Macam mana boleh dapat betul. jam? Macam mana 15 minit tu boleh jadi jam, 25 jam? 0.5 sebabnya minit tukar kepada jam kena bahagi 60. Kena ingat tu. Boleh tak? Faham. So 15 bahagi 60 dia akan dapat, so 15 minit bersamaan dengan 0.25 jam. Kita nak tukarkan minit kepada jam. Sebab tu dibahagikan dengan 60. Boleh? Boleh. Okey. Kena ingat benda ni ingat nak tukar-tukar tu. Minit nak pergi saat. Minit nak pergi saat darab 60. Betul? Macam tu Okey, tengok tips kat sini. Tips di sini graf jarak masa. Nampak? Graf Y jarak, X dia masa. Ni Y, ini X. Okey, kecerunan garisan graf. Maksudnya Y bahagi X. Ni kecerunan. Y per X. Bersamaan dengan laju. Perubahan Y bahagi perubahan X, dia akan dapat laju. Okey. Dia akan dapat laju. Antum ambil mana-mana koordinat. Macam yang kita belajar. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Macam tu. Dia akan dapat nilai. Nanti kita belajar lagi. Okey. Ni contoh dia. Tengok contoh 6. Okey. Boleh tanya tak ada masalah, Mak akan ulang. Okey. Contoh 6. Dah contoh 6 dah. Masya Allah. Belum pukul 12 lagi dah contoh 6. Hebat. Okey. Sebuah bas bertolak dari Bandar Puchong. Tengok jam 08.25. Okey. Ini dia guna sistem 24 jam kan. 08.25. Maksudnya 8.25 pagi. Dan tiba di seberang perai pada jam 13.45. Okey. Jam 13.45. Agak-agak pukul berapa tu? 1.45 tengah hari. Betul tak? Jika jumlah jarak yang dilaluinya adalah 354 km. Dia nak laju purata. Laju purata jumlah laju bahagi jumlah jarak. Okey. Sekarang ni jumlah jarak dah ada. Betul? 354. Cuma jumlah masa yang kita tak tahu. Macam biasa, kita tolakkan 13.45 tolak dengan 08. Ni kalau nak senang antum macam ni saja. 13 ni jam, 45 ni minit. Sini 08, sini 25. Tolakkan minit tolak minit. Okey? 45 tolak 25 dapat 20. 13 tolak 8 dapat 5. So 5 jam 20 minit. Lagi sekali macam kat atas contoh 5. Dia nak dalam jam saja ya cik adik semua. Tapi masalahnya adalah 20 minit ni. Nak buat macam mana dengan 20 minit ni? Minit nak tukar kepada jam. Kita kena bahagi dengan 60. Sebab itulah berlakunya 20 bahagi 60. Kita akan dapat 0.33. So 5 jam tadi campur dengan 0.33. So kita akan dapat 5.33 jam. So kilometer jam kita akan dapat 66.42. Okey.
kilometer per jam. Okey, boleh? Baik. Mama teruskan lagi. Contoh. Mana boleh tergerak tak bunyi. Okey. Okey, contoh 7. Ha, ni contoh 7. Nak imbas kembali tu nanti Contoh 7. Okey, had laju kebangsaan di jalan persekutuan adalah kilometer per jam. Okey, nyatakan had kelajuan ini dalam unit. Yang ni minta apa ni? Ni meter per saat. Yang ni kilometer per minit. Okey, pertama sekali kita kena kenal pasti. Ini 90 km per jam. So jawapan dia tadi, dia boleh jadi macam ni. 90 km dalam jarak 90 km dalam 1 jam. Okey, dalam 1 jam dia lalu 90 km. Itu maksudnya 90 km per jam per jam maksudnya dalam 1 jam dia lalu 90 km. Tapi soalan A dia nak dalam meter per saat. Okey. So kilometer ni kena tukar jadi meter, jam ni kena tukar jadi saat. Okey, boleh? So kilometer, okay, adik semua, kilometer nak pergi meter, nampak kat sini kat imbas kepali darab dengan 1000. Okey, darab dengan 1000. Okey, jam. Okey, jam jam nak pergi saat. Nampak? Kenapa 3,600? Sebab apa? Jam nak pergi ke saat. Darab 60, darab 60. Sebab tu jadi 3,600. Okey. Jam nak pergi saat, kena darab 60, lepas tu darab dengan 60 lagi. Jadi 3,600. Bila kita dah tukarkan jadi meter dengan saat, barulah kita boleh bahagikan. Kita akan dapat 25 meter per saat. Okey? Boleh? Kenapa jadi 1000? Ni kilometer. Kilometer ni nak pergi meter. So 90 kena darab 1000. Boleh? Sebab kilometer nak pergi meter, darab 1000. 3,600 ni mana datangnya? Dia daripada 1 darab 60 darab 60. Sebab apa? Jam nak pergi ke saat. Jam kena lalu minit dulu kan? 1 darab 60 jadi 60 minit. 60 minit darab 60. Akan jadi 3,600. Okey, boleh? Faham. Faham, okey, bagus. Okey, alright. Okey, kita nak ubah benda ni. Ikut arahan. Okey, baik. B pula. Dia nak dalam kilometer per minit. Sekarang ni yang asal dia adalah 90 kilometer per jam. So, kilometer ni perlu tukar tak? Sama kan? Sama. Tapi yang ni minit. Yang ni jam. So, jam nak tukar jadi minit, kena darab dengan 60. Sama macam jawapan ni. Okey. Bila dah jadi 60, 90 bagi dengan 60, kita akan dapat 1.5 km per minit. Macam tu So, apa kat sini, kata kunci dia, antum perlu ubah dulu. Daripada yang asal, tukar kepada soalan arahan unit yang dia mahukan. Okey. Seterusnya. Okey, tak apa. Kita tengok lagi contoh supaya antum faham. Contoh 8. Tukarkan 120 meter per saat. Okey. Dalam masa 1 saat. Okey. Apa maksud 120 meter per saat? Maksudnya dalam masa 1 saat dia lalu 120 meter. Okey. Dia nak tukar kepada kilometer per minit. So meter ni nak tukar jadi kilometer. Nampak? Meter nak pergi kilometer, dia kena apa ni? Bahagi. Bahagi 1000. Okey, bahagi 1000. Saat nak pergi minit. Saat nak pergi minit kena bahagi dengan 60. Okey. So, bila kita dapat kilometer dengan minit, baru kita bahagikan dia 0.12 bahagi dengan 0.0117. Boleh? Okey.
Contoh 9. Boleh ke? Okey. Kalau dia tak bagi masa macam mana? Macam ni. Oh, tadi soalan ni. Adam, Mak tak perasan pula. Tadi kan Mak bagi tahu. Kalau dia tak bagi masa, maksudnya nak cari masa. Okey, kita kena pergi kat segitiga tu nanti. Ini soalan ni nanti. Soalan ni akan ada nanti. Soalan Adam ni dia jauh sikit. Okey, kakak ni yang mudah-mudah dulu. Okey, soalan ke-9. Contoh soalan 9 pula. Contoh 9. Okey, sampai mana ni? Contoh 10, contoh 11. Dia suruh antum ni sampai sujud-sujud soalan lah. Mak pergi sampai contoh 12 dulu. Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Carmilla telah memenangi pingat emas dalam acara triathlon wanita. Okey, beliau memulakan acara dengan berlari sejauh 10 km. Diikuti dengan acara renang 1,500 meter. Diakhiri dengan 40 km acara basikal. Anda tahu kan ada acara-acara yang ni kena tukar-tukar tu. Tu maksud triathlon tu. Okey. Dengan masa selama 1 jam 56 minit untuk keseluruhan pertandingan tu. Okey. Hitung laju purata kilometer per jam. Lagi sekali. Kilometer per jam. Okey. Sekarang ni. Dia nak dalam kilometer. Okey. Jumlah jarak tadi kita kena tambahkan 10 kilometer campur 1,500 meter campur 40 kilometer. 10 km dengan 40 km ni tak ada masalah. Sebab dia dalam KM lah kan. Yang ada masalahnya kat mana? Kat 1,500 meter. Nak tukar 1,500 meter nak pergi kilometer, kita kena bahagi. Jadi antum, soalan ni dia memerlukan antum untuk mengingat kembali yang imbas kembali ni time belajar dulu-dulu, time form 1 tu. Okey? 1,500 tukarkan jadi kilometer, dia akan dapat 1.5 kilometer. Dan 1 jam 56 minit. Alamak, 56 minit. Dia nak dalam jam sahaja, betul tak? So 56 bahagi dengan 60. 1.93. Sebab tambahkan dengan 0.93. Lepas tu barulah antum boleh tambahkan 1.5 km bahagi 1.93 jam. Antum akan dapat 26.68 km per jam. Okey, yang ni tahu ke anda, kita boleh tengok sikit. Okey, luas bawah graf. Okey, luas bawah graf maksudnya ni. Luas bawah graf ni, luas bawah graf ni adalah bersamaan dengan masa, bersamaan dengan jarak. Ini nanti kita belajar. Okey, maksudnya ni graf laju masa. Luas bawah graf tu mewakili jarak. Ini masuk form 5. Form 5 sekarang dia belajar benda tu. Okey, contoh 10. Okey, contoh 10. Okey, kita go through je. Jangan risau. Mama rasa hari ni waktu dia sangat panjang dan dah sampai contoh 10 dah kita. Okey, Siti mengikuti rombongan sekolah ke Kuala Lumpur. Okey, bas sekolah yang dinaiki mereka bertolak dari sekolah O. Ini sekolah O dia. Ini yang sekolah O. Ada pukul 7 pagi. Kan? Pukul 7 pagi dia gerak. Dalam perjalanan, dia berhenti kejap. Kat mana? Dia berhenti dekat Ulu Bernam. Ya. Dia berehat ni. Masuk mendatang ni maksudnya dia rehat. Dia tak jalan kan? Dia tak lalu. Jarak tak ada. Jarak tak ada tapi masa jalan. Berehat lah kan? Dan menikmati sarapan pagi dan berehat. Selepas tu, dia teruskan perjalanan sampailah ke Kuala Lumpur. Okay. Dan graf menunjukkan pergerakan bas tu. Okey. Okey, alright. Hitung laju purata dalam kilometer per jam. Nampak? Kilometer per jam. Sekarang ni jarak dalam kilometer tak ada masalah. Okey, just nice. Masa dia jam, okey, tak ada masalah. Kita boleh pakai je nilai yang ada. Okey. Jarak yang dilalui, maksudnya jarak akhir adalah 203. 88 ni tak payah sebab 88 dah termasuk dalam 203. Faham tak? Maksudnya jarak daripada O sampai ke C adalah 203.
Kita ambil nilai yang paling atas sekali iaitu 203. Okey, jumlah masa. Jumlah masa, ambil yang paling hujung je sekali. Masa yang digunakan oleh bus city tu iaitu 5 jam. Iaitu 203 terus bahagi dengan 5 jam. Antum akan dapat 40.6 km per jam. Okey, boleh? Okey, kita dah pergi kepada penyelesaian masalah ya. Penyelesaian masalah ya semua. Okey. Okey. Dah. Mama dah nak habis dah baru masuk Muhammad. 26 minit. Dah habis dah. Tapi tak apa. Mama rakamkan benda ni. Nanti antum tengoklah. Kalau tak faham-faham, tengoklah balik. Okey, Khairul Idham Pawi telah mengharumkan nama negara dengan kejuaraan motosikal dunia MotoGP di Grand Prix Jerman apabila menjuarai kategori Moto3. Beliau mengambil masa selama 47 minit 8 saat. Memang saja je kan. 47 minit 8 saat untuk menghabiskan perlumbaan berjarak 40.38 km. Hitung laju, ya Allah, dalam kilometer per jam. Dah lah dia bagi minit saat tapi dia nak dalam per jam. Tak ada masalah tapi tak apa. Ya, dan dia nak kelajuan pemenang. Dia nak kelajuan pemenang tempat kedua ialah 0.85 km per minit. Hitung beza antara masa Khairul Idham Pawi dengan pemenang tempat kedua. Okey, kita pergi soalan A dulu. Okey, ya? Kita bagi soalan A dulu. Okey. Okey, kita nak faham masalah. Okey, masalah dia jarak. Kita tahu jarak dia. Jarak dia bagi apa-apa? Jarak ni bagi 40.38. Muhammad akan highlightkan di soalan. Okey, mana 40.38 tu? Masa perlumbaan Khairul Idham Pawi tu adalah 47 minit 8 saat yang betul. Okey, dia nak hitung laju motosikal dan beza dengan pemenang tempat kedua. Yang pertama dia nak hitung laju Khairul Idham Pawi, yang kedua dia nak beza dengan pemenang kedua. Okey. Rancang strategi. Kalau kita apa ni masa bahagi ni? Merancang strategi A, masa jarak bahagi laju. Apa pula jarak bahagi laju? Pula dia nak laju kan? Laju dia jarak bahagi masa. Ya Allah, ya Tuhanku. Ni ni. Jarak bahagi masa. Okey. Semua kena bertenang. Sebabnya kita ada proses satu persatu. Okey. Pertama sekali nampak dia nak tukarkan saat jadi minit. Dia nak kilometer per jam, betul tak? Allah. Dia nak kilometer per jam. Tapi kenapa dia tukar minit? Sebab dia nak mudahkan nanti tukarkan semua terus kepada jam. Okey, pertama sekali saat tu tukar jadi minit dulu. Lepas tu boleh campurkan. Okey, jadi 47.13. Sebab saat nak pergi minit kena bahagi dengan 60. Okey, kemudian minit nak pergi kepada jam. Kita kena bahagi dengan 60. Okey. Kemudian bila dah bagi 60, kita akan dapat nilai jam yang sebenar. So, kilometer bagi jam dia akan dapat 51.11 km per jam. Okey. Kita nak tahu yang B. Tadi antum tengok tadi soalan tadi. Soalan tadi, pemenang tempat kedua ni, nampak. Pemenang tempat kedua ni dia bagi, kenapa macam ni jadinya? Dia bagi 0.85 km per minit. Ni apa benda ni? Ni laju ke jarak ke masa ni? 0.85 km per minit. Bila ada per ni, maksudnya 0.85 ni adalah laju. Okey, dia adalah laju. Dia nak beza masa. Dia nak beza masa. So, kita kena tahu masa. Okey, kalau masa Khairul Idham Pawi ni kita tahu 47 minit.
8 saat. Tapi yang ni tak ada masa. So apa yang boleh kita buat? Jangan risau, kita boleh buat. Tadi jarak yang dilalui oleh mereka berdua adalah 40.38 tadi 40.38. Jarak dah ada, cuma masa yang tak ada. So kita gunakan kat sinilah segitiga ni. Yang tadi tu. JLM. Dia tak ada masa, betul tak? Dia tak ada masa. So, jarak bahagi laju. Jarak bahagi dengan laju sebab kita tak tahu masa pemenang kedua tu. Okey. So, jarak yang diberikan oleh kedua-dua, diorang memang lalu trek yang sama. So, 40.38 km. Okey. Laju tadi dia bagi 0 kilometer per minit. Okey. 0.85 kilometer per minit. Antum bahagikan je. Okey, nilai kilometer ni dah boleh buang. Dia akan jadi 47.5 minit. Okey. Sekarang ni dah ada perpuluhan, betul tak? Sebab Khairul Idham Pawi dia 47.8 saat. Nak tukarkan 0.5. Nampak tak ni? Sebenarnya macam ni. 47 minit campur dengan 0.5 minit. Okey, 0.5 ni kita nak ubah. Dia sebab dia tak jadi minit lagi. Dia dah perpuluhan kan. Dia tak jadi 1 minit. So 0.5 minit ni kita nak ubah jadi saat. Kita kena darab dengan 60. 0.5 darab dengan 60 kita dapat 30 saat. So pemenang kedua adalah 47 minit 30 saat. So nak beza kita kena tolak. So 47 minit 30 saat tolak dengan 47 minit 8 saat. So beza mereka adalah 22 saat sahaja. Okey, boleh? Adakah Mak update ni sekarang. Alright. Macam tu ada nanya. Kalau tak ada masa. Dia akan bagi jarak dan laju. Ini menjawab soalan Adam Daniel tadi. So laju motosikal Khairul Idham Pawi adalah 51.11 km per jam. Dan beza antara pemenang kedua dengan pemenang pertama adalah 22 saat. Okey? Boleh? Okey. Mama kena sediakan air lah walaupun maklimah online pun Mama rasa kena sediakan air. Aus rasanya. Okey, contoh 12. Okey. Jelas Encik Tan memandu kereta. Dia bawa kereta. Purata laju. Nampak? Laju. Dia dah bagi laju. Kalau antum nampak unit dia dah jadi km per J. Maksudnya dia dah jadilah laju. Dia ada per tu maksudnya dia dah laju. Dari Kuala Lumpur ke Skudai. Dia dah bagi laju dia Kuala Lumpur ke Skudai. Perjalanan itu mengambil masa 3 jam 7 minit. Masa ni maksudnya dah bagi masa. Okey. Encik Tan, dia mengambil masa 3/4 jam. Okey, 3/4 jam lebih lama dalam perjalanan. Izli harum masuk tak apa. Okey. Baiklah. Dia pergi 3 jam 7 minit. Okey, dia pergi 3 jam 7 minit. Masa nak balik, okey, daripada Skudai ke Kuala Lumpur, dia ambil masa 3/4 jam lebih lama. Lagi lambat dia nak, masa yang dia ambil lagi lama berbanding dia pergi. Okey, hitung laju purata, kmj, kilometer per jam, perjalanan pulang Encik Tan. Dia nak perjalanan pulang. Okey. First kali kita nak memahami masalah. Dia kata purata laju berapa? Okey. Jadi begini. Okey. Purata laju tadi dia bagi 103. Masa purata laju, jumlah jarak pergi tambah dengan jumlah jarak balik. Okey. Jumlah jarak pergi tambah dengan jumlah jarak balik bahagi dengan masa pergi campur masa balik. Tempoh perjalanan pergi adalah 3 jam 7 minit. Kalau pulang 3/4 jam lebihlah lama.
Okey, lebih lama. Okey, dia nak purata perjalanan penciptan. Okey, perjalanan pulang. Okey. Pertama sekali kita nak tahu jarak. Okey. Kita tak tahu jarak pun lagi. Dan kita tak jumlah masa. Sebenarnya. Kita nak cari jarak dahulu. Nak cari jarak. Okey. Okey, JLM. Nak cari jarak, pertama sekali kita kena cari jarak. Okey, baru kita tahu berapa masa dia nanti. Jarak. Kalau nak cari jarak, tengok L dengan M kat sebelah, maksudnya dah darab laju, darab dengan masa. Kalau nak cari laju purata, jumlah jarak bahagi masa. Okey. Jarak dari Kuala Lumpur ke Skudai. Okay. Kita nak tahu jumlah jarak dia. Maksudnya laju yang diberi, laju yang diberi darab dengan, ini masa masa Kuala Lumpur ke Skudai adalah 3.12 jam sebab 7 bahagi dengan 60. Okey, tadi 7 minit bahagi dengan 60 kita dapat 3.12. Okey, adalah jumlah jarak dia adalah 321.36 jam. Okey. Okey. Laju purata. Okey, nak laju purata. Okey, laju purata semasa Encik Tan pulang. Okey. Tengok kat sini. 3/4 jam bersamaan dengan 45 minit. Kenapa tadi ni untuk dia pergi, ni tambah dengan 45 minit sebab dia nak pulang. Okey, dia pulang. Bila dia pulang, dia tambah 40 minit, dia akan jadi 3.87 jam. Okey? So, jawapan dia akan jadi 83.04 km per jam. Okey. So, jawapan kat sini boleh kita simpulkan bahawa, sebabnya tadi nak dapatkan jarak, tadi kita dah dapat jarak, nak bahagi dengan masa, masa yang diambil ketika pulang adalah 3.87. So, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa, kita akan dapat 83.04 km per jam. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Dan Mak Aiman nak minta antum buat jom cuba. Kita hold dulu untuk pecutan. Pecutan kita akan masuk pada minggu hadapan. Mak Aiman nak minta antum buat jom cuba 9.1. Buatlah semua. Buat semua ya. Buat semua. Okey. Ada apa-apa soalan? Belum Mama nak kita nak tutup? Mana ada soalan? Soalan? Nanti Google Classroom Mak update Nanti Mama akan masukkan video. Okey, boleh? Baik, Ma. Ya. Nak tanya boleh? Boleh sila. Yang apa contoh 12 kan? Yang kat kotak biru tu kan dia tulis yang untuk laju purata semasa Encik Tan pulang. Kan kotak biru tu kan 3/4 jam bersamaan 40 minit. Ya betul. 40 minit 45 tu 4 tu 45 minit tu 4 untuk 3/4 jam tu.
Ya. Sebab apa 3/4 jam jadi 45 minit? Sebab 3/4 darab dengan 60. Okey. Dapat 45 minit. Macam tu. 3/4 jam. Lebih lama. Maksudnya 45 minit lebih lama. So nak tambahkan dekat situ. 7 minit. Jam tu kena tukar kepada minit Ya, jam tu kena tukarkan 3/4 sebab cukup 1 jam. So kita kena tukar kepada minit. Sebab nilai jam dia tak 3/4 jam. Kita tukar kepada minit dahulu. Betul. Oh, okey, faham. Okey. Ada lagi nak tanya untuk contoh sebelum kita go through dengan soalan-soalan yang tu perlu buat ni? Okey, ada masa lagi ni. Ada lagi nak tanya? Ada. Kita dah hari ni contoh 1 sampai 12. Sebabnya tak banyak interrupt kan. So boleh habis cepat. Semua okey ke? Okey. Boleh Okey, kita tengok tolong buat contoh jom cuba 9.1. Sebab apa Mama suruh buat? Sebab nanti next class antum ada benda yang antum boleh nak tanya. Kalau antum tak cuba nak buat, so antum tak tahu apa nak tanya. Dan antum janganlah cakap Ana tak tahu semua soalan. Jangan bertanya begitu. Mama lebih suka kalau antum bertanya macam Syairah tadi tanya. Sebab dia baca. Dia tahu apa dia nak tanya. Jangan jadi macam Ana tak tahu nak tanya apa sebab tak tahu langsung. Jangan macam tu Kena baca dulu soalan. Okey? Okey, yang ni soalan 1 padankan. Okey. Masa yang betul. Kalau nak cari masa, jarak bagilah laju. Pakai segitiga ni. Pakai segitiga. J, L, M. Dia nak taruh masa, jarak bagi laju. Okey, jarak ni bagi laju, kita akan dapat nilai dia. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Soalan nombor 2. Dan antum kena tengok juga ni. Dia nak berapa minit, berapa saat yang sesuai dengannya. Okey, soalan nombor 2. Hitung jarak. Kalau hitung jarak, JLM, dia nak jarak. So nak buat macam mana kalau dia nak jarak? Maknimah. Ya. Kena soalan. Kena salin soalan ke? Tak boleh salin soalan, tapi perlu ada jalan kerja. Okey, Maknimah. Okey, kalau soalan nombor 2, dia nak jarak. Sini dia nak jarak. So, laju kena jarak dengan masa. Okey, laju kena jarak dengan masa. Okey. So, seterusnya, soalan nombor 3. Okey. Dia nak laju. Meter per saat. Ini senang. Ya. Dia nak laju kan? Laju maksudnya jarak bagi masa. Ni dalam meter, ni dalam saat. Ni boleh bahagi terus. Soalan nombor 3 boleh bahagi terus. Soalan nombor 4. Tanya Malik ke Muar. 272. Dia kata bas betul 8.5. Rata laju dia dah bagi dah cik-adik semua. So, dia nak masa. Masa. So, cari masa. Nak cari masa macam mana? JLM, dia nak cari masa, jarak bahagilah laju. Dalam sistem 24 jam. Bas tu tiba. So, daripada 8.5, antum dapat masa berapa jam, minit ke, berapa jam. So, antum kena tambah dengan 8.5 untuk dapat nilai dia tiba. Okay, pukul berapa dia tiba. Okey, tukarkan unit di bawah seperti yang dinyatakan. KMJ bagi M meter per min. Okey, tadi ada kat contoh kan. Okey, meter kena tukar meter. 1 jam tukar minit. Okey, macam biasa. Okey, Umar memandu, soalan nombor 6. Umar memandu teksi Ipoh ke Kuala Lumpur. Lalu beraya. Dia singgah kat Tapah. Kemudian dia teruskan berjalan. Dia daripada Ipoh ke Tapah, rata laju 100. Dengan jarak 60. Laju berata teksi Ipoh
ke Kuala Lumpur adalah 110-220 km. Hitung laju purata teksi Umar dari Tapah ke Kuala Lumpur. Maksudnya kat sini, antum kena cari masa kat sini. Masa kat sini berapa? Masa kat sini berapa? Dan antum tahu jarak. Lepas tu jumlah jarak yang dilalui, dia nak Tapah kan? Tapah ke Kuala Lumpur, betul tak? Tapah ke Kuala Lumpur. So, antum boleh tolakkan jarak 220, tolak 60, bahagi dengan masa yang diambil. Okey. Soalan nombor 7. Larian seekor harimau bintang boleh mencecah kelajuan 25.9 meter per saat, terutama apabila mengejar mangsanya. Nyatakan kelajuan itu dalam unit km per J. So, antum kena tukar 25.9 meter per 1 saat tukar kepada, yang ini tukar kepada kilometer, yang ini tukar kepada jam. Okey. Itu saja untuk hari ini. Semoga antum dapat buat soalan ni dengan baik. Cuba buat 1 sampai 7 dan jangan dilupakan soalan buat 8 kita. Siapa yang nanti boleh bagi tahu Mak Imam. Mama nak update, antum tolong cari kertas graf masing-masing. Okey, Mama akan cuba uploadkan video ni semula ke dalam Google Classroom. Nanti Mama bagi tahu. Okey, itu saja untuk hari ni. Mak Imah, Ya, saya. nak tanya yang soal 5 tu kan. Aha. Kan dia bagi 50 km per jam kan. Jam tu maknanya 1 jam. Betul. 50 km per jam maksudnya 1 jam. 0.8 meter per saat maksudnya per 1 saat. Per 1 Okey, faham. Okey. Setakat ni Mama rasa agak mudah sikit bab 9 ni. Okey, itu saja. Ada apa lagi nak tanya? 2 minit lagi? Semua okey? Mama tengok. Tadi dah Mama tak nampak pun siapa yang datang. Siapa yang datang ni? Mana siapa datang ni? Ada Demian, Mama, Istiham. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Syukran kepada semua yang hadir. Itu sahaja untuk hari ni. Dah tak ada apa-apa? Betul tak ada apa-apa? Tak ada. Ada. Oh, ini. Lepas tu dia keluar balik Laptop dia habis bateri. Oh, ya ke? Okey. Ini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 orang. Okey, syukran semua. Dapat menjawab soalan. Okey. Assalamualaikum. Bye. Bye.